Okay, so boleh proceed yang ni lah yang baru ni. Okay, yang baru ni saya nak ajar ni. Class and object. Ni sebab ada juga dalam syllabus ni. So sikit je dalam syllabus dalam final exam. Ada satu soalan je sebenarnya tapi dia tunjuk jugalah. Okay, class and object. Yang ni more advanced from function lah. Ni higher level lagi. Okay, class and object. Beside we can define function. We also can define class and object. Actually class is a template for object. Okay, object ni is it represent something lah that can tell the details of object and the behavior of the object. Object ni dia ada ciri-ciri dia dengan apa? Dia punya apa yang dia boleh buat. For example, people. Okay, the characteristic of people such as name, address, age, okay. Or else lah, macam-macam lah dia punya karakteristik kan ataupun attribute of ini. Ataupun nama state of the object tu. Okay, lepas tu dia punya behavior dia, example people can work, people can study, people can play, okay. People can talk, tu dia punya behavior dia. Tu objek. So dengan objek ni dia boleh describe some object. Okay, for example, ada example laptop. Laptop is an object. Okay, the characteristic of laptop, example color, dia punya processor dia, okay, weight dia, apa lagi? Apa-apalah yang berkait dengan tu ciri-ciri dia. Lepas tu dia punya behavior dia can play game, can do work, okay. Okay, software apa yang dia boleh buat? Okay, buat meeting dengan laptop, online meeting, connect internet, macam tu lah behavior dia. Meanwhile for the class, okay, it is a template of the object. So untuk object ni kita boleh buat template ataupun blueprint of the object untuk describe the object. Okay, so kelas dia lah yang describe template dia. Macam macam kita buat ni lah kuih kan, buat biskut ke ataupun buat kek ke, dia ada template dia ada bekas dia kan. Contoh hari ni kita buat kek apa? Kek coklat. Bentuk dia bulat. Bekas tu bentuk bulat. So hari ni kita buat kek coklat. Lepas tu besok pula kita buat kek lain pula. Tapi bentuk dia tetap sama. Betul tak? Itu sebagai template dia lah kepada objek tersebut. Objek dia boleh bertukar-tukar. Kek coklat, kek marble, kek cheese. Okay? Macam-macam kek. Tapi dia punya template dia tetap guna kelas yang sama ataupun bekas yang sama. Tapi dalam Python pula macam mana? Dia punya view in Python. Okay? Class and object. Okay, as I mentioned earlier, class is the template of the object. So we need to define class first. Without class, we cannot create object. Macam tu. Nah, ada kelas dululah. Okay, create class dulu. Lepas tu barulah kita boleh create object. Sebab apa? Class ni adalah template of the object. So dia kena wujud kelas dulu. Ada template dulu barulah kita boleh. Macam saya cerita tadi lah buat kek kan. You kena ada bekas dia dulu. Bekas bulat ke, bekas empat segi ke. Barulah boleh buat kek. Kalau tak ada bekas tu tak boleh nak buat lah kek tu. Kek tu as an object. Okay, kelas tu sebagai dia punya template dia. Okay, in Python. Python how to, so today I will show or share with you how to define the class lah. Okay, to define the class, as you will see here, class keyword. Ni ada class keyword. Warna biru tu keyword dia lah. Lepas tu follow by class name. We should give one name lah to our class.
Ni kita nak buat kelas kita sendiri lah ni. Our self-defined class. Okay, class, keyword, lepas tu follow by class name. Kita ada colon. Colon ni semua ada colon kan. Okay, lepas tu in the class, kita kena capture the information about object. So as I mentioned earlier, object has attribute and behavior, right? Contoh dia people tadi. People dia ada name, address, age. Okay. Lepas tu behavior dia, people can play, people can working, people can study. Tu behavior dia. So dalam kelas pun macam tu jugalah. Dia kena represent the object. So firstly dia akan define dia punya attribute of the object. Okay. So we need to find out the attribute of object. For example kita ambil people tadi. So attribute dia, example dia, name, age, address. Okay. Kalau student pula, student number, program kan. Okay, next. After we define the attribute, ni example sini dia ada one attribute, variable blah. Nak buat simple je ni. Ini tak represent apa-apa ni. Okay, so ni dia punya attribute dia. Another one, ni dia punya behavior. Behavior tu adalah function yang you belajar semalam tu. Okay, we can define the behavior of in the class using function. Guna function lah. Okay, dia ada self. Dia kena ada self ni. Self ni represent the object. The instance of the class. Okay, class ni dia objek. Kita boleh create objek kan. Objek tu adalah instance of class lah. Okay. Kalau method dalam ataupun function dalam kelas ni kena letak self lah. Untuk represent objek yang kita objek tu. Okay. Kelas dengan objek ni dia berpisah tiada. Dia kena ada kelas baru ada objek. Kalau objek pula dia kena ada kelas baru boleh dia define. So self ni represent objek, current objek. Kita boleh create banyak objek lah. Example people. Contoh dalam kelas awak ni ada 16. So boleh create 16 people as object. 16 objek people. Faham tak? Boleh tak? Example Syazwani, one object, first object. Second object Nur Alisa, Nur Ifah, third object. SN object. Nur Harizan, others object. Okay. Macam tu lah. Okay, this the basic lah. You kena define dia punya attribute. Kalau tak ada attribute pun tak apa sebenarnya. Okay, tapi biasanya complete class ni dia kena ada attribute dengan behavior dia, function apa yang dia buat. Okay. Okay, once we have the class, then we can create object. How to create object? Okay, tadi kita dah define class. So kita nak create object. For example, sini dia guna my object. Okay, my object tx. Okay, equal to my class. Ni create object. Ni nak create object. Boleh tak? Simple je. Ni nama, kita bagi nama satu objek. Lepas tu, untuk to indicate this the object of my class object. So dia kena ada ni, equal my class. Ada parenthesis. So, this statement will create object, my object tx. My object x. So objek ni dia ada information about ni lah. About ni. So this object has this definition. Dia ada satu attribute dengan ni. Okay. Okay, next. Accessing object variables. Okay, so how to access variables dalam dia ni? Okay, to access the variable, we can use the object name dot variable. Example dia punya attribute dia satu je, variable. So kita boleh buat object name dot variable. Okay.
Kita boleh access. Ni dia tak guna apa ni, patutnya print ke apa ke. Ni tak ada benda lah. Just access sajalah. Okay, for example print. To print the object. Okay, saya ambil contoh lah ni. Ataupun kita buat yang baru. Okay, contoh dia kita ambil kelas person. Okay, kelas person. Macam mana nak define kelas? Keyword class followed by class name person. Biasa kelas ni kita guna first letter of the class name tu kita use upper case, okay, to indicate that's the class, to differentiate lah between normal variables and class name. Okay, so buat satu tab apa? Tab masuk. So for example, class a person, kita ada attribute. F.name. Sorry. Kita ada attribute name. Equal to. Ni kita tak assign value lagi. Kita buat template yang default dia. Okay, semua orang boleh guna. Kalau kita terus letak nama kat situ, jadi untuk spesifik untuk one person. So now we want to create a template that everyone can use this template, this class. Okay tak? Okay, age. Okay, lepas tu example the behavior dia. Kita buat satu yang basic. My display. Okay, to display information. Okay, untuk method ataupun function in class ni dia kena put self. Okay, self ni to indicate the current object. Dia kena letak lah self. Di sini kita just nak print the attribute of the person. Hello, my name is self.name. Okay. Sangat. So to access the attribute also we need to put self at the front. Okay. Sebab sekarang ni semua attribute ni dia bukan variable biasa dah. Sekarang ni dia belong to object. So kalau dealing with the object, we need to put object first at the front of the variables. To beza this. Okay. Tahap naik level sikit lah. Sebelum ni kita just implement variables, normal variables. Okay. The variable can strictly we can use the name of the variables. But okay. Now we are dealing with the class and object. So we have to put self kat sini. Ni in the okay. Mana dah? Okay, in the class only lah. Kena ada ni. Kalau kat luar tak perlu. Okay, nanti saya tunjuk. Okay, now we define the class. Now we can create the object. Okay, how to create the object? Okay, saya tak komen lah, senang nak tengok. Class definition. Okay, so nak create object pula.
create object. Okay, how to create object? So we find one name for the object. For example, A equal to person. That's it, create object. Okay, senang tak? So that once this object is object of this class, now it's already declared that A is the object of class person. Okay, so this object can use all the definition in the class person. Okay, it has this A ni has attribute name and age, and it can access this method, this function. Boleh tak? Once it is an object of the class, then it has all the definition of the class. Okay, dia ada nama, dia ada umur, age. Then another one, it can use the function in the class. Okay, for example, we want to display, we want to assign value to the variable. Okay, the variable of object. A ni bukan variable biasa, A is the object. Kita letak nama yang sesuai sikit lah. Object A. Tak nak tukar. Okay, object A. Okay, so kita nak bagi nama dia. Sekarang ni objek A ni dia define sebagai default saja. Tak ada nama dengan age kosong. Sekarang kita nak bagi value kepada name and age. Okay, now how to assign value to object variable. Okay. Kita guna nama objek tu lah. Objek A dot name. Macam tu. Dia macam ni lah. Macam tadi jugalah. Dia ada dot ni. Name is the variable. Self ni dia nak indicate the current object yang tengah proses dalam kelas ni. Okay, now kat luar pula dia kena guna nama yang kita create tadi. Object A dot name. So assign lah value. Okay, another attribute that A dot age equal to 20. Okay, cuba print lah. Okay, print that A dot name. Buat apa? Tulis message sikit. And name is age is age. Okay, run. Age was not in integer. Can only concatenate a string, not integer. Kita cuba yang string dulu. Okay, my name is Ahmad. Lepas tu yang integer kenapa tak boleh? My is object dot age. Object is 0. Okay, sepatutnya boleh print lah. Ni ada masalah dengan boleh letak ni kena integer ke sini? Tak boleh. Age 20. Okay. Boleh.
So letak dia kena integer juga. So, di sini kita letak sebagai value lah. Okay. Okay. Nah ni kita print directly. Access the ni. Access the variable of the class. Firstly create define class. Lepas tu bila kita dah ada template dia tu class, lepas tu create object. Now kita ada objek ni, kita boleh gunalah variable dia ni. Nak assign value to the variable. Example sini saya assign value the variable dan display the value. Macam mana pula kalau nak guna method dia pula? Satu lagi. Okay. Ni assign value ataupun ni nak accessing lah. Accessing object variable. Okay. Ni. Now we want to access the method pula. Accessing methods in class. Okay, how to access? The concept is similar. So we need to access the method through the object. So the object is object A dot display. Okay, macam tu. So for example, we want to, okay. So dalam class method print function display ni dah print. Okay, so kita tak perlu lagi display kat sini lah, print. So kita just call the display. To call the display ni kena ada objek dia ni. Sebab sekarang ni display ni adalah within the class. So tak boleh guna display saja. So kalau you buat display saja, salah. Error. Okay. So we need to access the function through its object. Object A dot display. So keluar tu. Okay. So you boleh guna through dia punya method, accessing method. So sebenarnya you tak perlu access pun dia punya variable ni. Kita lebih selamat kita buat access ni method. Okay. For example kita nak assign value. Okay, assign value sebenarnya dia ada cara lah untuk assign value. Okay, saya tunjuk yang ni. Okay, ni constructor. Dia ada ni, define init. Okay. Have name age. Okay, ni kita nak assign value to the variable name and age. Tadi kita assign value kat luar. Tapi rasa cara ni macam banyak kerja lah. So kalau kita dah define dalam ni, automatically untuk person yang next person tu lagi senang sebenarnya. Saya tunjuk cara dulu. Okay, so nak define dia guna self.name equal to name. Okay. Self.name equal to age. Okay, actually name ni boleh guna nama lain. Okay, ni yang kita hantar parameter dekat nak create object. Nak guna nama lain tak apa, guna nama yang sama pun. Kalau tak nak pening, guna nama yang sama. Okay, once kita ada init. Init ni dipanggil constructor. Jenis function jenis constructor. Okay. Guna dia boleh assign value to the attribute. Maksud kita create object. For example, kita nak create object baru. B pula. Okay, object B equal to person. Okay, person. So kat sini kalau kita ada init ni, kita boleh terus letak value dalam ni. Tak payah lagi buat macam ni. Letak value terus. Abu. More.
18. Okay. So nak print abu, kita perlu terus display. Add b dot display. Okay, terus buat sini. Kita boleh avoid dah yang ni. Keep. Jadi syntax. 6. 5H. Okay, dia ada ni. Tinggal. Ni kena ada lah. Colon. This is one of the agreement. Name and age. Ya? Yang tu kot, yang self.name, yang self.name sama dengan age, self.name sama dengan name tu. Kena memang macam tu. Kenapa macam ni? Dia memang dua-dua name Okay, ni dia beza ni, name yang ni refer pada attribute yang ni. Name yang satu lagi ni dia refer pada value yang kita hantar. Ni. Dekat kita create object, kita hantar value ataupun parameter. Ni value ni, tu yang ni yang akan terima di sini. Abu ni dia akan assign pada name ni. Ni dia akan assign kepada sini. H. Init, okay. Sebab ni kita dah ada init ni, kita tak boleh guna ni lah. Kita buang dulu A dulu. Ini ke komen dulu. Ataupun A ni kita pun hantar juga. Kita tak payahlah assign macam ni. Okay, mula-mula kita buat kosong juga. Gitu. Okay, kalau kita dah ada init ni, kita tak boleh buat yang nanti tadi dah kosong. Sebab yang ni dia akan kita kena ikut yang ni. Init ni initialize the attribute in the class. Kita nak bagi value pada name and age. Kalau kita nak letak kosong, tidak value lah. Okay, kalau kita tak define init, boleh buat kosong macam tadi. Alright. Now we define the init. Init tu means initialize of the class attribute. Okay. Okay, tadi ada kawan awak tanya tadi kenapa guna name. Name ni actually different. Name ni refer to the belong to the object. Name ni from this. Ni ataupun buat nama lain tu boleh kat sini. N. N. Okay, so abu ni dia asal tu. Abu dia asal pada N. N ni dia asal pada attribute dia. 19 ni asal pada A. A ni asal pada name. Boleh tak nampak beza? Okay. Okay. After we create object to the constructor, the function called constructor. Ini called as constructor. Ya, constructor tu tujuan dia untuk bagi value lah, initialize value of the attribute dia ni. Okay, so kita boleh display B. So dapat my name is name. Okay, my name is 19. Ni dua name. Satu lagi is. Okay, ataupun dekat display ni nak letak satu lagi. Satu lagi lampu dua lagi. Name dengan age. Age is okay, my name is Ahmad. Age is 20. Okay. Macam tu. Boleh. So kat sini saya tunjuk how to define function. Secondly, create the object. Lepas tu how to access the attribute of the object. Okay. To access the attribute of object, we need to put
object lah at the front. Lepas tu dot attribute. Okay. Similar way to accessing method. Okay. Object first dot method name. Function name. Okay. Kita proceed ke next lah. Ni class definition. Ni tambah sikit lagi. Level sikit. Tambah level lagi. Kita delete dulu yang ni semua. Kita nak fokus pada kelas. Okay. Now we are dealing to relationship between classes. Okay, kita nak adakan relationship between classes. We have two class, then we want create relationship between both of the classes. Okay. Now we have class person. Okay. Okay, kita nak buat subclass dia pula ataupun child class. Okay. Dia panggil ada hubungan lah, relationship between first class dengan second class. Okay, dia punya relationship is inheritance. Okay. So the second class is inherit from first class ataupun parent class. Dia ada parent and child. Ni kita bagi nama parent class. Okay. So kita boleh juga ada inheritance, ada relationship between classes. So boleh ada anak dia lah, child class. Okay, for example the child class is student. Okay, to indicate the student is inherit to the person, kita ni put person inside the parenthesis. Okay, kalau tadi kalau kelas biasa ni tak ada parenthesis. Kalau untuk inheritance, so now maksud dia student inherit from person. Okay, ada inheritance. Inherit ada ikut. Okay. So we can define. Okay, inherit ni maksud dia macam kita lah. We all of us inherit from our parent, right? So maybe some of our body part such as face, nose, mouth, ears, similar to our parent kan? Which one? Parent, betul tak? Maksud dia, kalau case ni pun bila dia inherit, maksud dia student ni dia inherit all the attribute and behaviors. As I mentioned earlier, class consists of object, has attribute and behaviors, right? So dia belong to ni lah, the attribute. Dia inherit all the attribute inside the class, person class. Example, student inherit name, age and the function in the class. Semua dia boleh guna semua. Okay, once dia inherit the child class inherit from the parent class, then it can access all the method and attribute of the class, the parent class. Okay. Tapi dia boleh ada dia punya definition sendiri juga. Okay. Child class ni dia boleh ada its own definition. Tapi tambahan lah. Tu maksud dia kita buat satu kelas parent class. Lepas tu bila kita ada yang detail dia tu kita buat child class. Okay. Child class tu dia buat untuk khusus untuk satu spesifik untuk dia punya kelas saja. Okay. So parent class ni it can has more than one child class. Boleh ada ramai anak lah. Boleh tak? Kita tengok macam mana nak buat child class ni.
Okay. Okay, for example, child class ni dia ada dia punya attribute dia sendiri, metric number. Okay. Lepas tu dia ada init dia sendiri. Def init self dot. Okay, sekarang ni student class ni dia akan ada, dia mewarisi daripada person. Maksud dia ada name, dia ada age. Lepas tu dia ada attribute dia sendiri, metric number. Now the student number class ni dia ada 3 attribute lah. Macam tu. Okay, ada name, age and metric number. Okay, ataupun nak guna nama yang lain lah, tak pening. Name, age, metric number. Metric number. Okay. Okay, name dia. Cara dia ni sebab dia dah define kat sini. Name dengan age dah define. So, dia just letak super. Okay, satu lagi. Super.init. Okay. Super. Dia nak access init dalam current class. Okay. Lepas tu dia ada N and A. Okay. Dia guna tu. Yang atas, definition atas tak perlu lagi tulis balik lah. Satu lagi dia kena tulis yang dia punya. Self dot metric number equal to number. Okay. So dia boleh guna, dia boleh ada dia punya function dia sendiri. Def student stud info. Okay. Print. Student info. Okay dah ni. So dia nak print information about student. Okay, so metric number ni boleh value dia boleh access dalam kelas student saja. Okay. Kalau untuk kelas ni person tak boleh. Tengok dulu. Okay. Di sini kita display metric number. Okay, sekarang ni kita consider dah siap. Now we want to create the object. Create object of student. Okay, student. Okay, bagi nama dekat student tu, stud1 equal to. Okay, sekarang ni kita nak create object daripada kelas mana? Kita nak create object daripada kelas student ni. Bukan person lagi. Sebab kita nak yang ni. Kita nak guna yang ni. Metric number tu. Student. Okay. Pass the to parameter. And then I'll change here. Okay. The attribute. Aminah. Page dia 20. Okay, number one metric number 018 12. Okay, now we want to display
So maksud dia student 1 ni adalah objek daripada kelas student. Okay. So student ni inherit from class person. So dia boleh guna objek student ni, dia boleh guna semua information dalam kelas ni. Kelas student di kelas dia sendiri dengan kelas person. Tengok macam mana. Okay, so ni stud. Now we want to access the name and age. Name and age ni tak ada dalam kelas student, tapi dia inherit, so dia boleh guna juga. Dalam kelas student ni person ada display kan. So kita nak guna ni. Student1.display. Okay. Satu lagi, kita nak display juga dia punya metric number. Metric number ni. Metric. Warna hijau ke apa? Self, tak ada self. Okay, satu lagi kita nak, okay, ni nak display. Kita ada display, satu lagi stud1 dot apa? Method satu lagi stud info. Info. Okay, tengok. Stud1 ni adalah objek student, tapi dia boleh guna juga untuk objek method dalam kelas person. Okay. Satu lagi dia boleh guna untuk dia sendiri lah. Okay. Firstly, hello Aminah tuan. Okay. Ini daripada last person. Sebab dia inherit. Satu lagi dia boleh guna access dia punya method dia sendiri.